Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Rozman. Seperti biasa, saya akan bawakan anda pelbagai perkongsian tumpuan niaga untuk kita saksikan bagaimanakah prestasi dalam dunia perniagaan ketika ini, dan kita akan meneliti lebih mendalam untuk kita teliti pasaran tempatan dan juga antarabangsa, dan bagaimana untuk kita meliti iaitu trend ekonomi yang akan mempengaruhi iaitu pengguna, pelabur dan juga pembuat dasar. Dan saya akan teruskan dengan iaitu laporan ataupun data yang telah dikongsikan oleh Jabatan Perakaan Malaysia DOSM yang telah mengeluarkan Banci Ekonomi 2023 untuk kita saksikan bagaimanakah prestasi perdagangan borong dan runcit pada tahun 2022. Kalau boleh kita perincikan untuk kita saksikan prestasi perdagangan borong dan runcit pada tahun 2022 terbagi kepada beberapa komponen ataupun aspek yang boleh kita teliti daripada sini. Permulaannya untuk kita saksikan peningkatan dalam perdagangan borong dan runcit, peningkatan dalam komponen yang tertinggi adalah daripada nilai output kasar yang meningkat secara iaitu tahunan annual growth increase iaitu sebanyak 6.1%. Kalau kita teliti daripada tahun 2018, ia telah merekodkan pada 384.3 bilion ringgit. Namun masuk 2022, ia telah meningkat kepada 486.2 bilion ringgit. Dan ini adalah segi nilai output kasar untuk perdagangan borong dan runcit. Manakala bilangan pertumbuhan pada tahun 2022 yang telah merekodkan sebanyak 475,566 pertumbuhan, peningkatan pertumbuhan tahunan sebanyak 0.3%, peningkatan yang sedikit. Namun kalau kita lihat nilai input perantaraan juga daripada segi pertumbuhan tahunan, ia mencatatkan 6.3%, dan prestasi daripada tahun 2018 sehinggalah tahun 2022 telah merekodkan peningkatan kepada 186.5 bilion ringgit. Dan nilai jualan barangan dan perkhidmatan juga telah meningkat daripada tahun 2018 daripada 1,270.8 bilion ringgit telah meningkat kepada 1,582.4 bilion ringgit pada tahun 2022, dengan nilai ditambah pada tahun 2022 kepada 299.7 bilion ringgit nilai ditambah dalam sektor perdagangan borong dan runcit. Dan bilangan pekerja dalam sektor ini telah merekodkan daripada 2018 kepada 2.002 juta kepada 2.171 juta orang yang direkodkan pada tahun 2022 daripada segi bilangan pekerja. Dan kita teliti gaji dan upah dalam sektor ini daripada tahun 2018 sehinggalah 2022 telah meningkat kepada 76.2 bilion ringgit dengan pertumbuhan tahunan sebanyak 4.9%, dan nilai harta tetap juga telah meningkat daripada tahun 2018 kepada 2022 kepada 141.3 bilion ringgit yang telah dicatatkan dalam nilai harta tetap pada sektor perdagangan borong dan runcit. Dan bilangan pertumbuhan milikan wanita juga telah merekodkan peningkatan pada tahun 2022 kepada 92,162 pertumbuhan. Dan ini adalah sedikit komponen-komponen penting untuk kita saksikan bagaimanakah prestasi ataupun trend dalam perdagangan borong dan runcit setakat tahun 2022. Untuk kita teliti juga nilai ditambah tertinggi mengikut subsektor, ia dipacu oleh sektor perdagangan runcit yang telah merekodkan peningkatan pada tahun 2022 kepada 142.7 bilion ringgit dengan peningkatan pertumbuhan tahunan sebanyak 7.5%. Ia juga dipacu oleh sektor perdagangan borong yang telah merekodkan peningkatan pada tahun 2022 kepada 123.2 bilion ringgit, peningkatan tahunan sebanyak 4.1%. Dan kenderaan motor juga telah memacu prestasi borong dan runcit pada tahun 2022 kepada jumlah 33.9 bilion ringgit yang dicatatkan oleh kenderaan bermotor untuk prestasi nilai ditambah tertinggi dalam sektor perdagangan borong dan runcit. Akhir sekali saya akan kongsikan nilai ditambah tertinggi mengikut negeri iaitu terbahagi kepada 3, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Johor, dan paling tinggi yang direkodkan nilai ditambah tertinggi adalah dari negeri Johor telah merekodkan pada tahun 2022 kepada 118.6 bilion ringgit, peningkatan tahunan kepada 2 digit 11.7%. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah merekodkan 77.8 bilion ringgit pada tahun 2022, diikuti juga dengan Johor telah merekodkan sebanyak peningkatan 17.5 bilion ringgit pada tahun 2022 daripada tahun 2018 yang telah merekodkan pada asalnya 14.8 bilion ringgit. Dan ini adalah sedikit untuk kita lihat Banci Ekonomi 2023 yang menunjukkan bagaimanakah trend ataupun prestasi perdagangan borong dan runcit pada tahun 2022. Dan kita akan bawakan pakar untuk mengulas lebih lanjut mengenai data dan matlamat ini. Kita mempersilakan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan pengarah program MBA Putra Business School PBS. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk kita memahami kadar pertumbuhan ini. Walaupun sektor perdagangan borong dan runcit mencatatkan lebih
daripada 475,000 pertubuhan dengan kadar pertubuhan tahunan sebanyak 0.3% sejak tahun 2018. Apakah antara faktor-faktor utama yang menyumbang kepada kadar pertubuhan yang boleh dikatakan dilihat rendah dan apakah antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mempercepatkan pertubuhan dalam sektor ini terutamanya? Ya Nina, apabila kita melihat statistik ini adalah dari tahun 2018 sehingga 2022 dan kita ambil maklum bahawa pada 2019, 2020 dan juga 2021 kita telah terkesan dengan pandemik COVID-19 dan pada masa itu banyak pertubuhan yang telah kata tutup kedai lah dan tidak mampu menjadi mampan kerana berlakunya kawalan pergerakan dan juga penutupan sektor ekonomi sepanjang setahun dua itu. Dan itulah yang menyebabkan bahawa kadar pertubuhan itu amat rendah sehingga 2022. Namun kalau kita lihat sekarang kita tahun 2024, pada 2022, 2023, 2024 kita sudah menyaksikan pertumbuhan pesat ekonomi negara kita yang positif, pertumbuhan KDNK yang kekal meningkat, tidak pernah jatuh, dan itu yang saya lihat sebenarnya masalah kadar pertumbuhan yang rendah itu sudah tidak ada. Namun kalau kita nak tengok bagaimana kita perlu ambil langkah untuk mempercepatkan lagi pertumbuhan ini, kita kena fokus kepada dari segi pembiayaan, bagaimana untuk mewujudkan lebih banyak pertumbuhan melalui pembiayaan kewangan yang berterusan dan juga dari segi proses pendigitalan dan juga otomasi supaya sektor perdagangan borong dan runcit ini menggunakan teknologi sepenuhnya untuk melancarkan dan juga memastikan proses perdagangan itu menjadi lebih cekap dan berkesan. Dan kita nak pecahkan perincian kepada sumbangan subsektor, Doktor. Mengapa subsektor perdagangan runcit menyumbang peratusan tertinggi dalam jumlah pertubuhan sebanyak 68%? Adakah ini menunjukkan kebergantungan yang tinggi terhadap perdagangan runcit dalam ekonomi negara dan bagaimana untuk kita meliti ia akan mempengaruhi kestabilan ekonomi sekiranya berlaku perubahan dalam corak perbelanjaan pengguna selepas ini? Apabila kita melihat sektor perdagangan runcit, sebenarnya sektor perdagangan runcit antara sektor yang memberi margin keuntungan yang tinggi, sama ada margin kasar dan juga margin bersih. Dan apabila ia memberi margin keuntungan yang tinggi, ia mampu juga menyumbang kepada kadar gaji dan upah yang lebih tinggi dan juga mengambil pekerja paling ramai. Itu adalah tarikan mengapa perdagangan runcit adalah yang menyumbang peratusan tertinggi dalam jumlah pertubuhan. Dan apabila kita melihat perdagangan runcit ini adalah sesuatu sektor yang memang sentiasa amat diperlukan dalam mana-mana ekonomi. Selagi ekonomi itu masih berkembang, pengguna akan sentiasa berbelanja dan perdagangan runcit akan terus menunjukkan peningkatan dari segi jumlah pertubuhan. Dan apabila kita lihat kestabilan ekonomi sebenarnya akan memainkan peranan penting dalam memastikan bahawa perdagangan runcit ini sentiasa berkembang maju. Apabila ekonomi meleset, maka ia sudah tentu akan memberi perubahan dalam corak perbelanjaan pengguna. Pengguna tidak akan berbelanja dengan sesuai nama-namanya, lebih menyimpan, berhemah dalam belanjaannya, berbelanja apabila perlu, dan inilah yang akan menyebabkan sektor ini akan mudah terkesan. Namun kita lihatlah bahawa perlu ada strategi yang khusus untuk sektor ini untuk mendepani situasi apabila ekonomi meleset seperti apa yang berlaku semasa pandemik itu supaya ini tidak berulang lagi. Seperti yang Dr. kongsikan, sektor borong dan runcit ini adalah antara sektor yang dapat menyumbang kepada peningkatan tenaga kerja termasuk juga dengan menyumbang kepada peningkatan gaji dan upah. Dan kita lihat dengan nilai juaran barangan dan perkhidmatan dalam sektor perdagangan borong dan runcit telah mencapai RM1,582.4 bilion pada tahun 2022. Apakah antara strategi yang boleh digunakan oleh subsektor perdagangan borong dan runcit untuk terus meningkatkan sumbangan mereka kepada ekonomi, mengambil kira cabaran ekonomi dan juga sosial global mungkin daripada tingkat tempatan hinggalah ke antarabangsa yang perlu kita teliti downside risk dia, Doktor? Ya, saya melihat apabila fokus sudah mula diberikan untuk menaik taraf meningkatkan
kecekapan sektor perdagangan borong dan runcit ini melalui pendigitalan, melalui otomasi, maka ia turut membuka ruang kepada mereka untuk mendepani cabaran ekonomi global dengan lebih jelas dan juga berdaya saing. Kerana kalau kita lihat dalam sudut konteks ekonomi global, Malaysia memainkan peranan yang amat penting sekarang apabila menyertai pelbagai perjanjian unilateral seperti RCEP, CPTPP dan yang terkini kemungkinan Malaysia akan menyertai BRICS. Dan ini akan membuka ruang kepada sektor perdagangan borong dan runcit ini untuk bukan sahaja menguasai pasaran domestik tetapi juga pasaran global yang membolehkan mereka meningkatkan kecekapan dan juga margin melalui skala ekonomi apabila nak lagi pembeli dan pengguna bukan sahaja daripada peringkat domestik tetapi di sekurang-kurangnya di sekitar rantau Asia ini. Itulah yang saya lihat dari sudut kesediaan sektor borong dan runcit ini untuk meroka pasaran yang lebih luas, kerana ekonomi global itu bukan sahaja memberi cabaran tertentu tetapi sebenarnya ia juga memberi peluang yang lebih luas kepada sektor ini. Dan pentingnya untuk kita memastikan juga kesinambungan dalam pertubuhan terutama dalam perdagangan borong dan runcit. Kita nak lihat berbahagikan 3 minit ini, mungkin Doktor boleh kongsikan antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan dan pihak industri untuk memastikan pertubuhan yang berterusan dalam sektor perdagangan borong dan runcit terutama dalam subsektor kenderaan bermotor yang dilihat mencatatkan sumbangan paling rendah kepada nilai jualan dan output kasar. Dan Doktor, mungkin akhir sekali kalau boleh saya tambah, kita lihat berbahagikan tahun ini, apakah antara unjuran Doktor terhadap perdagangan borong dan runcit pada prestasi tahun 2023? Ya, saya melihat unjuran sektor perdagangan borong dan runcit akan terus menunjukkan peningkatan yang positif disebabkan beberapa faktor seperti kita lihat kemasukan FDI yang semakin tinggi ke dalam negara kita yang boleh juga membantu sektor-sektor ini termasuk juga sektor kenderaan bermotor dan juga peningkatan penambahbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan rantaian bekalan dalam sektor ini tidak tercecas malahan boleh mampu meneroka lebih banyak pasaran yang belum diteroka selama ini dan juga melihat kepada sudut jenis pengguna yang pelbagai dan juga pasaran pelbagai. Di situ saya lihat prospek untuk sektor perdagangan borong dan runcit untuk negara kita bagi tahun ini berbanding dengan tahun lepas adalah positif disebabkan inisiatif-inisiatif dasar-dasar polisi yang telah dilakukan oleh kerajaan sejak setahun dua ini. Baik, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif merupakan pengarah program MBA Putra Business School PBS kerana bantu kami faham bagaimanakah struktur dan dinamik prestasi perdagangan dan runcit itu setakat prestasinya pada tahun 2022. Sudah tentu setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan di semua platform digital Astro Awani. Untung bersih Johor Plantations Group berhad JPG pada suku kedua berakhir 30 Jun 2024 meningkat 4 kali ganda kepada 50.2 juta ringgit berbanding 12.5 juta ringgit pada suku sama tahun sebelumnya. Kumpulan itu berkata hasil bagi suku berkenaan juga meningkat 34.9% kepada 360.9 juta ringgit berbanding 267.6 juta ringgit pada tahun lalu. Petronas Gas Berhad mencatatkan untung bersih 468.99 juta ringgit pada suku kedua tahun kewangan 2024, susut 3.37% berbanding 485.37 juta ringgit yang diraih pada suku sama setahun sebelumnya. Dalam pemakluman kepada Bursa Malaysia, pendapatan Petronas Gas pada suku tahun berakhir 30 Jun 2024 menyaksikan pertambahan kepada 1.65 bilion ringgit. Petronas Gas telah mengisytiharkan dividen interim kedua sebanyak 16 sen setiap saham. MCE Holdings Berhad menerusi Multicore Electronics Industries Malaysia Berhad memperoleh kontrak bernilai 52.13 juta ringgit daripada Proton bagi membekalkan komponen elektrik dan mekatronik. Kumpulan itu berkata projek yang memakan masa 60 bulan itu menyaksikan MCE akan menyediakan alat ganti seperti lampu baca hadapan, lampu pemantul cahaya belakang dan pemegang cawan bagi kenderaan Proton bermula suku pertama tahun kewangan berakhir 31 Julai 2026.
Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Sektor hartanah diramal menghasilkan pendapatan yang lebih berdaya tahan pada separuh kedua tahun ini, disokong peningkatan dalam jualan hartanah baharu serta jualan belum dibilkan yang kukuh. CGS International berkata syarikat di bawah liputan mereka kebanyakannya mencapai 23% hingga 62% sasaran jualan tahunan masing-masing pada suku pertama 2024, sekaligus menunjukkan jualan berada di landasan untuk mencapai sasaran tahunan. Katanya jualan syarikat yang belum dibilkan secara kolektif berjumlah 19 bilion ringgit diterjemahkan kepada nisbah perlindungan sekitar 1.2 kali. Prospek sektor itu terus disokong oleh statistik yang lebih baik termasuk jumlah jualan hartanah serta kediaman yang tidak terjual. Pada suku pertama tahun ini, jumlah jualan hartanah meningkat 4% dari suku tahun ke suku tahun dan 34% dari tahun ke tahun kepada 56,000 unit, manakala unit kediaman tidak terjual kekal dalam aliran menurun yang stabil, menyusut sebanyak 6% dari suku tahun ke suku tahun dan 10% dari tahun ke tahun kepada 24,000 unit. Dan firma penyelidikan itu menjangkakan beberapa pemangkin baharu akan muncul pada separuh kedua 2024 yang mungkin membawa kepada persekitaran operasi yang lebih baik. Sudah tentu kita mempersilakan tetamu yang sudah bersedia dalam talian di studio, maafkan saya, ialah Ayat Ishak, merupakan penjuang dan pengasas hartanah. Saya nak ucapkan terima kasih Ayat kerana sudi meluangkan masa bersama kami sekali lagi apabila kita melihat iaitu CGS telah mengunjurkan bahawa prestasi hartanah dikatakan kekal resilient despite all the challenges di peringkat tempatan dan global, dan pasar hartanah Malaysia telah bergelut dengan isu yang tidak terjual. Banyak rumah yang terabai, terbengkalai. Apakah antara isu-isu struktur dalam pasaran yang menyebabkan ia tidak terjual? Kita nak lihat bagaimana ia boleh kita boleh cakap diimbangi untuk kita bekalan dengan permintaan yang betul-betul tulen real ini. Ya, okey, pertamanya terima kasih Nina atas jemputan. CGS dah bagi satu data yang menakjubkan sebenarnya. Kisah kebangkitan atau pemulihan semula pasaran hartanah. Dan kisah ni sebenarnya bukanlah kisah tahun 2024. Kisah ni sebenarnya macam seolah-olah kisah daripada tahun 2020, kejatuhan itu, dan dia dah meningkat secara gradual dan dilihat 2023 tu sebenarnya kemuncak kebangkitan pasaran hartanah lah. Dan kita lihat sekarang ni tahun 2024 trendingnya akan berterusan dan kita lihat sangat positif lah untuk tahun 2024. Okey. Bila bercerita tentang rumah-rumah tak terjual, kita boleh lihat bilangan rumah-rumah terjual ni semakin menyusut. So maksudnya jualan makin meningkat, yang tak terjual juga makin menyusut. Ini adalah antara signal yang nyata bahawa pasaran hartanah itu sedang kembali pulih. Kerana pasaran ni dia boleh bergerak tiga cara saja. Dia boleh kekal flat, dia boleh turun lagi atau dia nak naik semula. So dan apa yang kita lihat, dia akan naik semula. Dan kitaran hartanah ni juga ada tiga sahaja. Dia nak pulih semula sebelum dia memuncak dan selepas itu dia akan jatuh. So ni signal-signal menunjukkan dia macam nak pulih dan selepas pemulihan dia akan ada kemuncak. So semua orang dalam industri hartanah sedang teruja dan menanti-nantikanlah bila kebangkitan itu akan betul-betul berlaku. Okey. So rumah-rumah tak terjual. Kenapa? Kita bayangkan rakyat Malaysia semua nak rumah. Tapi kalau pemaju bina tak terjual. Dan mesti ada masalah dari pihak pemaju atau masalah dari pihak rakyat yang nak membeli itu. Okay. Pihak-pihak pinjaman bank ke? Atau akses kepada pinjaman. Kan? Tiga kemungkinan ni. So kalau kita lihat kepada pemaju ni kalau dia jual rumah di lokasi yang betul, pada harga yang betul dan jenis rumah yang rakyat perlukan, sudah pasti rakyat akan beratur sapu bersih rumah yang dijual. Pada pendapat Ayat, kesilapan untuk rumah-rumah tak terjual ni, kesilapan dia ialah lebih kepada pemaju. Kalau you nak jual, you berniaga apa? Jual rumah. Kenalah jual rumah yang rakyat nak beli. Ini berbalik kepada juga kemampuan rakyat. So kalau kita lihat, okey, kita letakkan spotlight itu kepada rakyat pula. Ni kenapa rakyat ni? Apa masalah rakyat ni tak nak beli rumah sehingga rumah tak terjual? So rakyat nak beli. Rakyat dia ada kemampuan pendapatan yang berbeza-beza ikut negeri berbeza-beza. Dan saya kadang-kadang bila baca data tentang purata gaji rakyat, kadang-kadang saya tertanya, baru-baru ni dalam sosial media saya tanya, pemaju tak baca ke maklumat ni juga, data ni juga?
kami ni pun baca, kalaulah saya nak jadi pemaju, saya pun akan adjustkan rumah-rumah ni ikutlah kemampuan rakyat di negeri-negeri tertentu. Dan kalau saya tahu purata gaji rakyat sekian banyak di negeri itu, takkanlah saya nak membina sesuatu di luar kemampuan rakyat di negeri itu. Maka terjadilah rumah-rumah tak terjual. Yalah, tak sesuai lah kalau you nak jual rumah mahal. Contohlah kalau you buat dekat negeri yang banyak iaitu pedalaman ke banyak kampung, rural area, you nak jual, kebanyakan gaji kat situ tidaklah melebihi tahap median. So itu adalah antara aspek yang perlu kita teliti juga. Sangat tepat. Dan ada juga kadang-kadang kalau ada pemaju baru nak bina satu projek baru, kadang-kadang cara dia nak meletakkan harga, kita lihat pemaju yang dulu dia launch bila dan berapa harga dijual. Okey, kita jual lebih sikit lah. Macam tu kadang-kadang. Dan memang benda ni tak realistik lah, because kalau dia nak makin meningkat dan dia ada terputus hubungan kan daripada kemampuan rakyat itu sendiri. Dan itu mungkin telah berlaku sebelum ini, tapi sekarang ni pemaju pun dah belajar satu pengajaran yang sangat pahit, dan dia pun dah menjual hartanah yang lebih logik untuk kemampuan rakyat tu. Itu yang Ahir lihatlah. Dan kita lihat walaupun pelbagai cabaran ekonomi, Ahir pun telah kongsikan sedikitlah macam mana situasi ataupun realiti dalam pasaran hartanah ketika ini yang dapat kita saksikan, terutamanya daripada tahun pandemik COVID-19 hinggalah tahun pemulihan tahun 2023 ini. Dan walaupun terdapat banyak cabaran ekonomi yang dihadapi yang menjejaskan sedikitlah beberapa sektor-sektor di Malaysia ini, Malaysia harga hartanah menunjukkan daya tahan yang kuat dan kita dapat lihat peningkatan di beberapa kawasan yang tertentu. Apakah antara faktor asas yang mengekalkan tahap harga ini, dan adakah ia mencerminkan permintaan pasaran yang sebenar dan ataupun aktiviti spekulatif ataupun putus hubungan dalam keadaan ekonomi yang lebih luas? Okey. So kenapa harga hartanah terus meningkat walaupun keadaan ekonomi sekian banyak, keadaan kemampuan rakyat sekian kan? Ini adalah the billion dollar question. Semua orang pun nak tanya dalam social media atau dalam forum-forum rasmi. Itu antara soalan dia. Kenapa harga hartanah kat Malaysia ni terus naik? Secara logik, dia tak sepatutnya naik. Sekiranya kemampuan rakyat tu dia ada had dan harga hartanah terus naik, seolah-olah mustahil untuk harga hartanah terus naik. It's impossible. Tapi kat Malaysia ni seolah-olah dia melanggar hukum-hukum alam yang sebenar. So antaranya lah apa yang saya lihat lah, ada satu segmen rakyat Malaysia ni yang mampu dan dia terus membeli. Dia terus membeli. Dikala rakyat Malaysia yang mungkin rasa dah di luar kemampuan dia dah tak mampu nak beli, tapi masih ada golongan itu yang membeli, dan kita ni golongan ini masih mampu membeli lagi dan lagi. Itulah yang berlaku mungkin. Dan bila kita lihat rakyat yang macam CP-CP, mampu tak mampu ni, dia masih ada akses kepada pembiayaan rumah dari institusi-institusi bank, institusi kewangan. Maka pembelian dan pemilikan hartanah itu masih boleh berterusan. Dan ini yang bahayanya, kerana dia bukan sangat permintaan itu adalah permintaan sebenar, tetapi kerana akses kepada pembiayaan itu mudah, dia masih boleh membeli hartanah dan menyebabkan rakyat Malaysia itu akan terbeban dengan hutang yang besar. Tetapi apa yang saya dapati, bank-bank di Malaysia pun tidak semudah-mudah itu nak memberikan pembiayaan kepada rakyat Malaysia nak membelilah. Dia akan tengok kriteria dahululah. Adakah mereka layak? Dan kriteria itu pun juga satu syarat yang ketat yang diletakkan, dan ramai je orang. Malah apa yang kita boleh lihat, data daripada bank negara pun, peratusan kelulusan permohonan pembiayaan masih tidak kembali pulih seperti sebelum pandemik. Oh, okey. Ya, so dia dah semakin baik peratusan kelulusan itu, tetapi masih di bawah paras sebelum pandemik. Okay. So maksudnya kita lihat bank masih menjaga ketat syarat-syarat itulah. Itulah kerana mereka harus meletakkan satu kriteria yang kedua-duanya untung, kedua-duanya tidak
merasakan kerugian itu. Kerugian, Memang betul, sangat betul. penting dan kita nak lihat keadaan semasa OPR Bank Negara. Ini adalah perkara hot apabila kita cakap mengenai hartanah. Tapi waktu pandemik COVID-19 2020 sehinggalah 2022, kita lihat di bawah paras 3% lagi. Masa tu dah 2.75, 1.5. Masuk tahun 2023, ia naik kepada 3%. Tidaklah mengatakan ia adalah pada kadar terburuk, tetapi ia mencerminkan keadaan semasa ekonomi. Jadi bagaimana OPR ini yang ditetapkan oleh Bank Negara memberi kesan terhadap pasaran ataupun harga hartanah, mengambil kira segmen yang berbeza daripada harga mampu milik, daripada harga mewah. Adakah dasar ketika ini sejajar dengan realiti semasa ekonomi? Okey. Janganlah naikkan lagi. Itu kalau nak tanya, jangan naikkan lagi. Dah cantik dah tu, 3% OPR. Okey. Satu yang kita kena faham, bila ekonomi tak berapa baik, OPR akan turun. Bila ekonomi kembali baik, OPR akan dinaikkan kembali. So yang itu kita kena faham, dan itu berlaku semasa masa krisis ekonomi sebelum ini, termasuklah masa krisis ekonomi semasa pandemik. So bila dia turun, tak ada pun rakyat Malaysia kata terima kasih kerajaan turunkan. Tapi bila kerajaan naikkan semula, semua orang jadi marah. Okay. Apa yang kita dapati kalau kita tengok sejarah Malaysia ni, kalau ikut 20 tahun, OPR ni dah biasa pada kadar 3, 3.25, 3.5. Dah lagi tinggi. So sekarang ni sebenarnya tak cukup tinggi berbandingkan sejarahnya, dan kita pun tak naklah naikkan lagi. Okey. Apa kesan dia? Kesan dia ialah kepada orang yang nak membeli. So bila kita nak kawal pasaran hartanah, kita boleh kawal dari segi bekalan atau dari segi permintaan. So bila kerajaan kacau OPR, kerajaan sebenarnya nak kacau permintaan rakyat. Bila OPR naik, kadar efektif pembiayaan rumah itu pun juga akan naik. So bila naik, komitmen bulanan juga akan naik. So orang yang dulu mampu, bila OPR 1.75%, bayangkan itulah lantai selantainya. Sekarang ni dah naik 3%. Dulu dia sebenarnya mampu, tapi bila dah OPR naik 3%, tiba-tiba dia dah tak mampu. Maka permintaan itu akan berkurangan, akan slow down. So dia akan cool down the market lah. Itu cara kerajaan nak mengawal harga, bila dia kawal permintaan dan bekalan juga. Ya. So pada pendapat Hayat, OPR cantik dah sekarang. Dan bila kerajaan buat keputusan untuk kekalkan OPR 3%, apa yang kita dapati, rakyat Malaysia ada masa untuk biasakan diri. Because dia dah biasa kat 1.75, naik mencanak-canak 5 kali itu sampai ke 3%, pastinya perubahan yang sangat drastik, dan rakyat pun mestilah react, ada reaksi yang terkejut. Tapi bila dah kekal 3%, okey, dia kekal lagi 3%, okeylah, inilah the new normal. Tiba-tiba orang dah tak bercerita sangat pasal OPR. Itulah cerita OPR. Betul. Sekali lagi, banyak yang telah dikongsikan oleh Ayat. Penting untuk kita meneliti ataupun analisis terhadap trend pasaran hartanah ketika ini. Apa yang berlaku waktu pandemik COVID-19 supaya mengambil iktibar. Bukan hanya daripada segi pembeli, tapi daripada segi pemaju, developer dan juga iaitu institusi kewangannya, agar mereka fahami keadaan ini untuk kita pastikan pasaran hartanah ini sejajar dengan realiti keadaan ekonomi, tidak terlalu mahal, tidak mengikut kemampuan pendapatan rakyat, dan kita tidak lagi mahu rumah-rumah ini terus tidak terjual. Seperti CGS, dia telah menunjukkan bahawa pasaran hartanah akan menjadi lebih baik pada separuh kedua, iaitu resilient lebih kuat. Namun penting, seperti yang Ayat kongsikan, penting untuk kita mempertimbangkan antara risiko, peluang, dasar, kadar OPR, kadar faedah, apakah antara yang akan mempengaruhi pasaran hartanah selepas ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ayat Ishak, merupakan pejuang komuniti pejuang hartanah. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih. Sudah tentu setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan di semua platform digital Astro Awani. Jangan ke mana-mana, banyak lagi laporan yang akan kami bawakan selepas ini.
Kau tak boleh berhenti fikir pasal dia. Cinta pandang pertama. Berat. Untuk saya tengok dan baca, aku rasa kan, ini lebih. Mungkin saya telah jatuh cinta. Siapa cerita ni? Taylor. Tahu. Menidakkan cinta. Aku nak tolong korang sikit pasal Iris. Jai dah prepare movie night out untuk kita semua. Ada seorang mak ulu pegang kau. Aku rasa boleh dia cuba sampaikan. Timbul rasa keliru. Dari mata turun ke hati. Di Astro Ria dan Astro Go. Apa signifikan dengan pengumuman ataupun berita yang keluar dari media China ini berkaitan dengan hasrat Malaysia untuk menyertai gabungan BRICS? Kita mau dapat lebih banyak umpamanya pelaburan daripada negara China. Kalau melihat kepada Akta Kanak-Kanak 2001, adakah kita terlalu lambat untuk melihat proses untuk meminda akta sedia ada? Kita perlu ada penyelarasan. Kita tak mahu bekerja secara silo. Baik, semalam India dan Malaysia mengukuhkan lagi hubungan dua hala yang terjalin sejak 67 tahun dengan pertukaran 8 memorandum persefahaman MOU. Untuk perincian lanjut, kita terus ke rakan Sugas Umavati Ramaya yang berada di New Delhi, India ketika ini. Baiklah, hari ini memasuki hari ketiga di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar akan mengakhiri lawatan 3 hari ke India, dan kalau saya boleh rangkumkan apa yang berlaku semalam, Malaysia dan India memperkukuhkan lagi hubungan dua hala dengan pertukaran 8 MOU. Dan MOU itu merangkumi pelbagai sektor termasuk pengambilan pekerjaan, perubatan ayurvedik, teknologi digital, kebudayaan, pelancongan dan pentadbiran awam. Dan hari ini tumpuan lebih terarah kepada sektor ekonomi, di mana Datuk Seri Anwar dijangka mengadakan pertemuan dengan pemain-pemain industri di India, di mana beliau akan mengadakan one-to-one business meeting yang dijangka berlangsung pada pukul 10 pagi waktu tempatan. Dan saya difahamkan pertemuan ini akan mengambil masa kira-kira 1 jam. Dan kemudian beliau dijangka mengadakan round table meeting with Captain of Industrials yang dijangka berlangsung pada pukul 11.15 pagi sebentar lagi. Dan kalau semalam pertukaran MOU lebih melibatkan G2G, hari ini tumpuan terarah ke B2B. Dan saya juga difahamkan 7 lagi pertukaran MOU akan berlangsung pagi ini dan akan disaksikan oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dan perincian itu saya kira akan diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dalam exit PC yang dijangka berlangsung pada pukul 3 petang nanti. Dan saya kira itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan dari New Delhi pada jam ini. Kita kembali ke studio. Terima kasih. Baik, untuk perkembangan seterusnya, portal fraud kebangsaan NFP yang dilancarkan pada Selasa sedang ditambah baik bagi membolehkan kecerdasan buatan AI dapat digunakan bagi mengenal pasti transaksi mencurigakan melalui analisis ramalan. Gabenor Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffar berkata, antara ciri utama NFP adalah reka bentuk modular yang membolehkan penambahbaikan berterusan dilaksanakan pada masa hadapan terhadap infrastruktur asas yang sedia ada. Menurutnya, walaupun data menunjukkan jumlah kerugian yang ditanggung oleh mangsa penipuan kewangan secara keseluruhannya agak kecil berbanding jumlah transaksi kewangan domestik, Malaysia perlu lebih peka, mengenal pasti dan mengatasi ancaman. Katanya langkah ini bagi memastikan keyakinan terhadap sistem kewangan negara sentiasa terpelihara, memandangkan penjenayah cyber terus mengeksploitasi teknologi untuk mengembangkan taktik. SRC bagi memudahkan pengesanan dan juga analisis dana. Tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan kita untuk memerangi penipuan masih panjang dan masih berliku-liku. Dalam kita mengorak langkah ke hadapan, saya ingin menegaskan tentang 3 tema utama ke arah usaha untuk kita memerangi penipuan kewangan. Pertama, kita harus mengoptimumkan penggunaan teknologi atau optimizing teknologi bagi mempertingkatkan keupayaan kita. Memandangkan taktik penipuan kewangan akan terus berkembang, keupayaan dan kaedah kita untuk membanterasnya juga perlu terus dipertingkatkan.
South Malaysia Industries Berhad SMI menerima tawaran pengambil alihan bernilai lebih 47 juta ringgit daripada kumpulan pemegang saham utama. Para pemegang saham Francis Leong dan dua anak syarikat Tech-Based Industries Berhad menawarkan 45 sen sesaham untuk memperoleh baki saham yang belum dimiliki oleh mereka menurut pemfailan bursa. Mereka kini menguasai lebih separuh daripada saham terbitan dalam SMI. Kenanga Research mengunjurkan kontrak baru bernilai 32.5 juta ringgit bagi rumusan tenaga simpanan pusat data akan menyumbang 3% kepada keuntungan OCK Group Berhad bagi tahun kewangan 2024 dan 2025. Katanya buat masa ini, kontrak itu akan menyumbang kira-kira 5% kepada hasil kumpulan tempoh sama. Untung bersih Kinerji Advancement Berhad bagi separuh pertama berakhir 30 Jun 2024 meningkat 77.8% kepada 10.5 juta ringgit berbanding 5.9 juta ringgit pada tahun lalu, dipacu peningkatan hasil sebanyak 4 kali ganda dalam segmen rumusan tenaga lestari SES. Kumpulan itu berkata pendapatan bagi separuh pertama 2024 menyusut kepada 83.9 juta ringgit berbanding 87.8 juta ringgit bagi tempoh sama tahun lalu, namun mereka tetap mengekalkan tumpuan strategik kepada segmen SES. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Baik, Niaga Awani akan teruskan dengan perkembangan prestasi nilai ringgit termasuk juga dengan Bursa Malaysia, dan kita akan mulakan dengan FBM KSCI dulu di mana semalam ia ditutup rendah pada Selasa mengakhiri kenaikan 7 hari berturut-turut berikutan aktiviti pengambilan untung dalam saham utiliti, tenaga dan teknologi, kata seorang penganalisis. Pada sesi penutup, FTSE Bursa Malaysia KLCI turun 5.93 mata atau 0.36% kepada 1642.77 daripada paras penutup 1648.70 pada Isnin. Dan untuk kita saksikan prestasi Bursa Malaysia setakat 21 Ogos 2024, lebih tepat pada jam 9.26 pagi, ia berada pada paras 1638.98 iaitu penurunan sebanyak 3.79 ataupun 0.23%. Ini adalah prestasi Bursa Malaysia setakat pembukaan pagi 21 Ogos lebih kurang 9.26 pagi. Kalau kita lihat dalam tempoh 5 hari pergerakan ataupun trend Bursa Malaysia ia mengalami peningkatan daripada hari Khamis minggu lepas. Kita lihat prestasi ia berada pada tahap 1609.15 dan paras ini daripada hari Khamis ia telah mengalami peningkatan berterusan sehinggalah ia mencapai antara tahap yang tertinggi dalam tempoh 5 hari ini kepada 1654.21, dan ini juga merupakan range ataupun prestasi julat pergerakan Bursa Malaysia yang dapat kita saksikan dalam tempoh 5 hari, dan setakat pagi ini sekali lagi saya kongsikan ia berada pada 1638.74 untuk prestasi pembukaan Bursa Malaysia setakat 21 Ogos 2024. Dan saya akan berkongsi dan beralih kepada prestasi nilai ringgit Malaysia berbanding US dollar. Kalau kita lihat pada waktu semalam hari Rabu, ringgit meneruskan momentum peningkatannya dan mencecah paras 4.37 berbanding dolar Amerika Syarikat pada akhir urus niaga Selasa. Dan pengukuhan itu ketara ketika dolar Amerika Syarikat sebaliknya terus susut menjelang ucap pertama oleh pengerusi Rizab Persekutuan Amerika Syarikat Jerome Powell di acara tahunan Simposium Jackson Hole akhir minggu ini. Pada 6 petang, ringgit mengukuh pada 4.3780 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.3805 pada akhir urus niaga semalam, iaitu pada hari Selasa. Dan kalau boleh saya kongsikan iaitu prestasi ringgit berbanding dolar iaitu berada pada paras pagi ini 4.3725 berbanding US dollar, dan ini adalah prestasi ataupun pergerakan nilai ringgit Malaysia berbanding US dollar kalau kita lihat dalam tempoh seminggu, iaitu lebih kurang 14 hinggalah 16 nilai ringgit Malaysia mengalami trend penurunan berbanding US dollar apabila graf ini meningkat menyifatkan nilai ringgit Malaysia semakin lemah. Namun prestasi itu bertukar apabila kita saksikan lebih kurang 18 hingga 19 hinggalah 21 Ogos nilai ringgit Malaysia kembali kukuh berbanding US
dollar apabila graf ini menurun, mencerminkan nilai ringgit Malaysia semakin kukuh berbanding US dollar. Dan antara nilai yang terendah, nilai ringgit dicatatkan berbanding US dollar dalam tempoh 7 hari, lebih kurang 16 Ogos, ia berada pada paras 4.4577. Manakala paras yang terbaik, nilai ringgit Malaysia mencatatkan berbanding dolar, ia berada pada paras lebih kurang 4.3649 yang dicatatkan lebih kurang pada 12 Ogos 2024. Dan ini merupakan prestasi ataupun pergerakan nilai ringgit Malaysia yang dapat kita saksikan dalam tempoh terdekat dan setakat pagi 21 Ogos 2024. Dan teruskan bersama kami untuk kita meneliti bagaimanakah prestasi bursa saham tempatan termasuk juga dengan nilai ringgit tempatan untuk kita saksikan setiap pagi. Prestasi untuk pelabur-pelabur dan juga pembuat dasar meneliti bagaimanakah trend ataupun pergerakan pasaran daripada aspek bursa Malaysia dan juga nilai ringgit Malaysia. Edaran Automobil Nasional Berhad ION, anak syarikat DRB Highcom Berhad, mengunjurkan penembusan pasaran kenderaan elektrik EV Malaysia mencecah sehingga 2% menjelang akhir tahun didorong oleh pelancaran model EV oleh Proton. Ketua Pegawai Eksekutif Edaran Automobil Nasional Berhad, Akbar Daniel berkata penembusan pasaran EV tempatan sudah mencapai kira-kira 1.5% setakat Jun 2024. ION sekarang kita adalah retailer kan. Retailer tu dari segi representative atau representation of EV, kita cuma ada dua brand je sekarang ni, which is Smart dan juga e-tron. So dua modelan adalah bukannya volume model setakat ni, so very small, but insyaallah dengan adanya Proton Imas, hopefully we might be able to increase further the numbers at the moment. Akbar berkata pertumbuhan dalam pasaran EV Malaysia perlu untuk meningkat seiring kesedaran pelanggan dan kesediaan untuk beralih kepada kenderaan menggunakan elektrik. Namun, keperluan meningkatkan ekosistem EV secara keseluruhan seperti ketersediaan tempat pengecas di seluruh Malaysia juga perlu diperhebat. Satu lagi yang kita perlu tengok adalah dari segi penerimaan daripada pelanggan sendiri itu, ya, whether or not they are comfortable to switch daripada ICE kepada EV itu adalah satu area yang nak kena tengok juga. Bagi yang memandu EV itu, mungkin ya, macam saya sendiri adalah EV driver, saya suka dengan pemanduan EV. Tapi banyak lagi faktor-faktor yang kita nak tengok dari segi EV ekosistem dalam Malaysia tu, antaranya charging station yang memerlukan untuk orang travel jauh, ya. But for me, setakat pakai dalam KL atau Selangor tu, it's good enough. Antara lain, Akbar berkata isu berkenaan pemilikan EV juga adalah serupa seperti kenderaan lain. Antara perkara menjadi fokus ION ketika ini ialah pembelian melalui pinjaman dan juga tidak menolak kemungkinan prospek pembelian EV terpakai. Antara yang sudah dilakukan termasuk pelancaran platform pembiayaan digital bersepadu ION Capital Sdn Berhad yang membolehkan pelanggan menempah dan membeli kereta dalam talian dengan mudah. Beliau ditemui Astro AWANI dalam program ION dan Sahabat Media Gateway 2024 yang berlangsung minggu lalu di Pahang. Untuk memastikan kerelevanannya dalam industri otomotif, pelbagai variasi jenama kenderaan turut diperkenalkan dalam program berkenaan yang menekankan kepada pengalaman pengguna. Ia selari dengan fokus syarikatnya kini bagi meningkatkan perkhidmatan selepas jualan untuk menambah baik kepuasan pelanggan. Etika Jeneral Takaful Berhad EGTB mempertingkat inisiatif kelestariannya melalui projek pemeliharaan Marine Etika 2024 yang didedikasikan untuk menilai dan membantu pertubuhan karang. Usaha ini merangkumi pemantauan kesihatan karang, menjalankan bengkel pendidikan dan menghulurkan sumbangan amal kepada komuniti Pulau Tioman yang membuktikan komitmen EGTB terhadap kelestarian dan kesejahteraan komuniti. Bermula 19 hingga 21 Julai lalu, sejumlah 40 sukarelawan kaki tangan etika dengan kerjasama Leisure Divers, Pusat Pendidikan Marine Universiti Kebangsaan Malaysia Ekomar dan Jabatan Perikanan Malaysia sebagai rakan strategik kerajaan telah menjalankan misi pemeliharaan karang selama 3 hari di Kampung Salang, Pulau Tioman. Tahun lalu, EGTB telah memulihkan 11 unit pemulihan karang di terumbu Rumah Salang dengan memperkenalkan karang yang baru dibiak daripada pelbagai spesies sambil mengekalkan unit pemulihan yang sedia ada.
Sehingga kini EGTB telah mengangkat 20 unit pemulihan karang di Kampung Salang sejak tahun 2022. Ketua Pegawai Eksekutif Etika Jeneral Takaful Berhad EGTB Syarul Azwan Muhammad berkata, projek pemeliharaan Marine Etika 2024 membuktikan komitmen syarikat itu terhadap kelestarian dan pemeliharaan alam sekitar. Usaha ini merangkumi pemantauan kesihatan terumbu karang, menjalankan bengkel pendidikan dan sumbangan amal jariah kepada komuniti tempatan di Pulau Teman. Dalam erti kata lain, projek ini bukan sahaja memberi fokus pada pemeliharaan ekosistem marine tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan komuniti di pulau tersebut. Selain daripada aktiviti pemerhatian kesihatan karang, Etika Jeneral Takaful Berhad dan Etika Family Takaful Berhad turut menyumbangkan RM20,000 daripada dana amal jariah, iaitu sebuah dana kebajikan yang diperoleh daripada sumbangan peserta takaful dan direka untuk menyokong pelbagai inisiatif kebajikan komuniti dan sosial. Melalui sumbangan ini, 20 lampu solar, TV pintar 40 inci, sistem PA baharu dan sistem My Solat Time telah didermakan kepada surau Kampung Salang. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk mendermakan sebuah sistem PA mudah alih dan 20 kalkulator saintifik kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tekek bagi memberi manfaat kepada sekolah serta pelajarnya. Dibawakan oleh penaja utama jelajah jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Majlis Pembangunan Keusahawanan Nasional MPKN mengambil perhatian serius mengenai kementerian, agensi dan kerajaan negeri yang belum melaporkan program pembangunan keusahawanan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP memaklumkan MPKN sedang meneliti perkara itu menerusi pelaporan Pelan Tindakan Bersepadu Perusahaan Kecil dan Sederhana 2023-2024 oleh SME Corp. Justru katanya mekanisme pelaporan SME-IPA sedia ada akan diperkukuhkan bagi memastikan penyediaan pelaporan pelaksanaan inisiatif keusahawanan yang lebih komprehensif. Ia bagi mengurangkan pertindihan pelaksanaan program yang melibatkan kumpulan sasar dan skop program yang sama serta memacu sinergi yang lebih mantap antara kementerian, agensi dan kerajaan negeri. KUSKOP berkata mesyuarat MPKN bilangan 1 tahun 2024 pada Selasa telah dipengerusikan oleh menterinya Datuk Iwan Benedict dan ia turut dihadiri Esko Keusahawanan Negeri, pegawai kanan Kementerian Jabatan dan agensi di peringkat persekutuan serta negeri terlibat. Mesyuarat MPKN itu telah membincangkan mengenai pelaksanaan program keusahawanan dan koperasi tahun 2024 dan cadangan fokus serta inisiatif keusahawanan bagi tahun 2025 oleh KUSKOP. MPKN dibentuk sebagai platform utama bagi menyelaras dasar dan hala tuju pembangunan keusahawanan dan koperasi yang inklusif antara kerajaan persekutuan dan negeri. Majlis itu juga berperanan dalam mewujudkan kerjasama yang kolektif di antara KUSKOP dan semua pihak berkepentingan di peringkat persekutuan dan negeri bagi memastikan pelaksanaan strategi dan inisiatif yang digariskan di bawah Dasar Keusahawanan Nasional 2030 atau DKN 2030 akan memberi impak kepada ekosistem keusahawanan yang lebih holistik. Dibawakan oleh penaja utama jelajah jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Penyasaran subsidi diesel di Semenanjung tidak akan memberi kesan kepada harga barangan keperluan di Sabah, Sarawak dan Labuan. 660 individu berusia bawah 21 tahun di Sarawak telah diberikan kewarganegaraan. Sarawak kini menjalinkan kerjasama dengan Bank Dunia dalam menjayakan perdagangan karbonnya. Saya nak berkongsi satu cerita dengan Tuan. Cerita kau ni pasal apa? Inilah kisah kita. 最重要的是人与人之间的温度。有福同享，有难同当。
meraihkan kita. I miss you. Apa boleh cakap? Okey lo Cira. Kami okey. Bersatu kita teguh. Hayo ni. Love soliklah anak teri. Inilah kami. Kitalah kita. Stream drama kita setiap hari. Budak, apa jadi dengan makcik kau? Stream kita. Hiburan terbaik hanya di sini. Kerajaan akan terus mempertahankan setiap inci kedaulatan negara dan tidak sesekali akan bertolak ansur terhadap sebarang tuntutan daripada pihak-pihak tertentu. Negara perlu mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing berkemahiran rendah. Pertubuhan Kemanusiaan Antarabangsa Malaysia MHO menggesa Kementerian Kesihatan menjalankan siasatan berhubung dakwaan kewujudan sebuah klinik kosmetik yang dikendalikan doktor palsu di Monkiara. 5 lelaki penghantar makanan didakwa di Mahkamah Magistrate Bangi atas tuduhan membunuh seorang pemandu kereta lelaki dalam satu kejadian. 4 sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Kerajaan sudah mulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasinya kepada kenderaan elektrik EV dalam skala kecil terlebih dahulu. Alright, welcome back to Niaga AWANI, and next we're going to shift to the focus of the market within the Asia and also US market. And for now, I'm going to start with the Asia Dow Index, USD, where the Asia Dow Index is an overview by the Market Watch. An index provider Dow Jones Indexes has launched the Asia Dow to measure Asian equity markets through the tracking of 30 leading blue chips. And as of current performance for the Asia Dow Index, we can see of 24 August 2024, exactly at 9:55 p.m. with EDT, the performance of Asia Dow Index currently at 4,156.31. It's a decrease of 20.52 or 0.49%. This is the Asia Dow Index as we can see as of this date. And for 5 days trend for the Asia Dow Index, this is a trend. We can see an increase within the Asia Dow Index. From the lowest level is 4,006.13, and then it increased until the highest performance within the 5 days at 4,165.97. So this is the performance of the Asia Dow Index as currently, and we want to see also more in depth of the Asia Dow Index. For the main indexes, we have the Nikkei 225 index is also with the trading of 37,711.72, which currently decreased with 361.37 or 0.95% decrease. Hang Seng Index also performing trading at currently 7,310.81 and a decrease of 203.60 equal to negative 1.16%. We can also that Shanghai Composite Index is following the other main index Nikkei and Hang Seng, which also decreased by 14.80, which is equal to 0.52%. And the BSB Sensex Index, we can see this is the only index that trading at 80,802.86 with an increase of 378.18, which is equal to increase of 0.47%. And we also have the Kospi Composite Index, which also have a performance at 2,690.57, which is following the other main index Nikkei, Hang Seng, and also Shanghai, is facing the decreased performance 6.06, which is equal to negative 0.22%. And this is also the performance of main index under the Asia Dow Index. And I'm going to move on to the US market. Let's take a look at the latest updates on S&P 500 overview as of this morning. So we can see this is the S&P index, which is also categorized by sector and industry, and all the size represents the market cap. And I'm going to start with the Microsoft updates, which Sam Altman-led OpenAI on Tuesday announced a multi-year partnership with Condé Nast to display content from its brands such as the Vogue and the New Yorker within the AI startup products, including ChatGPT and SearchGPT prototype. However, financial terms of the deal were not disclosed. OpenAI has signed
similar deals with the Time magazine, Financial Times, Business Insider, owner Axel Springer, France Le Monde, and Spain's Prisa Media over the past few months. While these content partnerships are essential for training artificial intelligence models, some media organizations such as the New York Times and The Intercept had sued the Microsoft-backed firm over copyright issues associated with their works. Brad Lightcap, Chief Operating Officer at OpenAI, said the company is committed to working with Condé Nast and other news publishers to ensure that as AI plays a larger role in news discovery and delivery, it maintains accuracy, integrity, and respect for quality reporting. News and digital media have faced steep challenges over the last decade as many technology companies eroded publishers' ability to monetize content. Roger Lynch, CEO of Condé Nast, said in a memo to employees. And as of this morning, Microsoft is up by 0.78%. We have also Oracle is also following Microsoft performance, is also up by 0.91%. But for Adobe, is facing a decrease as of this morning by 0.15%. And for the Meta update, also Britain's competition watchdog said on Tuesday it has accepted Meta proposed changes to the way it uses the data of consumers advertising on the global social media platform. In May, Meta had pledged to limit how it uses advertising customers' data to prevent it from gaining an unfair advantage. Under the original commitments, advertisers on Meta platforms could opt out for their data being used to improve Facebook Marketplace. However, the new proposal ensures that all of the Facebook Marketplace advertisers' data will not be used to improve the e-commerce platform without having to opt in or out, says the Competition and Markets Authority, CMA. And for Meta also, as of this morning, is down by 0.48%, and Google is opposite, is up by 0.33%. And the update on Google, unwinding a $2 trillion monopoly is no easy task. A US judge amid Meta decided earlier this month that Alphabet-owned Google illegally fortified its spots as the #1 search engine. The problem is the firm utter market domination built on self-reinforcing troves of data and access to users. Google handles the many queries, over 90% in the United States, that the resulting data can immediately fine-tune its answers. In a way, also when competitors can. As Go users, so goes advertising. Marketers want a big audience, and Google has it. From this flows negative effects like Google's ability to hike prices from advertisers. Thing is, Alphabet enforces this get bigger dynamic by signing exclusive agreements like a $20 billion deal for the default search spot on Apple's iPhone. The court deemed this illegal since it shuts out competitors, but a second trial will determine what to do about it. Google's ability to funnel users from Android, which powers 2.5 billion mobile devices, and Chrome, the most popular web browser, make them obvious divestiture targets. And this is the performance as of this morning. We can also see NVIDIA under the semiconductor within the S&P 500 is also down by negative 2.12%. And this is the overview of the US market. We can see under the S&P 500. And definitely for more updates, we're going to catch on the topics of AI-driven security operation, reduced security analysts, a burnout with my colleague Nabila Khalida right after this. Okay, thank you. Malaysia sebenarnya berada di kedudukan kedua terburuk di dunia berkaitan keseimbangan hidup dan kerja. LRT3 sudah akan mula beroperasi suku ketiga 2025. Kerja-kerja fizikal dan penstrukturan sudah mencecah 95%. KPM sebenarnya sedang memperincikan cadangan untuk menyediakan allowance kos sara hidup tingkatan 6. Libat urus antara umat Islam dan agama lain penting supaya dapat mengelakkan ataupun membawa kepada Islamofobia. University Malaya UM is expected to offer a cardiothoracic specialist training course this October. There will be no U-turn on the implementation of the Vehicle Entry Permit VEP for all foreign vehicles entering Malaysia from Singapore. Diesel sales at petrol stations have decreased by 30% within the first week of the fuel subsidy rationalisation on June 10th. Alright,
Alright, thank you for tuning in on Niagawi Awani with me, Nabila Khalida. And right now we're on a topic that is increasingly relevant today, which is about AI or artificial intelligence and how is it effective or relevant towards today's cybersecurity landscape, which is about reducing security analysts burnout through AI-driven security operations platforms. And this is mainly due to SOC or Security Operations Center analysts burnout through AI, where SOC analysts face overwhelming volumes of alerts and manual tasks, and which is leading towards higher burnout rates. And to discuss this further, we have the right authority joining me in the studio this morning, which is Sharon Lee, the country manager of Palo Alto Networks Malaysia. Thank you. How are you? Thank you, Nabila. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's an honor to be invited to come on Astro Awani. Thank you so much. All right. First up, maybe we can start with how is AI currently being integrated into cybersecurity landscapes, and what specific roles does it play to actually enhance security effectiveness? Yeah. So AI is a big word, and AI has been in the market for a long time. And right now, it is also transformed the business landscape to a point that cybersecurity become an inflection point. Right now, we are looking at a lot of businesses because of AI. They have also come up with a lot of different attack surface, and because of the different mode of doing business and exposing to the customers, and therefore they are also inviting a lot of bad actors coming into the business and attacking on the cybersecurity side. So one of the trends that we see is that the bad actors, or the attackers, and the defenders both are using AI. And usually, where they attack is from data. So really, security is about data problem. And when the bad actors are going into the environment and taking out loads and loads of data, and that's where the cybersecurity is being breached. So AI is really, a two-way sword, right? While we are using AI to protect, and the bad actors are using AI to attack. So what do we see right now here? You must be using a very good cybersecurity system to protect your environment. And what we are seeing today is that we are analyzing nearly about 750 million attacks events at a daily basis, and 1.5 million new and haven't been seen before attacks that we're also analyzing at a daily basis. So all these are due to the age of AI, but we can't run away from it, because like I say, the attackers are using AI to attack us, and therefore the defenders, we have to use AI to fight AI. That's the problem of now that we're facing in the technology landscape. But before we go deep further into the discussion, can you explain a little bit more on SOC or Security Operations Center, and why is it critical in the modern cybersecurity landscape? Yeah, SOC, you're right. So the Security Operations Center is like air control, traffic control. It is very critical. It's just like the air traffic control system in the airport, right? It's so critical because you are looking at information from all over from your organization, and then how you control, monitor, detect, and respond. And therefore, in the company, when you have a very good SOC, you will be able to not just ingest the information coming from the different parts in your environment. You're supposed to use the information and turn into insights and block and protect. So right now, an SOC, you are supposed to be having the ability to not just ingest, log, but also provide them the automation, so that everything is being blocked and is not just relying on human to analyze the data. So that is what we are talking about, the SOC. How about the new SOC or the next generation SOC, or perhaps we're talking about security information and event management, SIEM solutions that actually differ from the traditional approaches, and in what ways can they actually transform security operations that we have right now? Yeah. So a traditional SIEM, what does it do?
So it is a solution for you to ingest log data. So you can pull in the different log information from across the environment, be it from your firewall, from your cloud, and so on. And then what does it do? It passes on to a human being to analyze. So when there are too much of this log being analyzed by a human being, and it becomes human being a fatigue because of too much log to analyze. And it doesn't tell you which ones of these logs are false positive, because you have all the information coming in. And it's really like you and me to keep looking at the screen and try to analyze what is real, what is fake, what is noises, and what is the real attack, right? And this is what STEAM is all about. But the next gen SOC is different because it has AI built into it. It is automation built into it. So what does it mean? That means if we collect all this log into you, the AI is supposed to be doing the analysis for you, right? So it will rule out all the so-called events that are not an incident. So it will leave it to the human being at the end of, like for instance, level 3, right? Level 1, 2, and 3, it will look at the different analysts, right? So let the machine, let the AI do the elementary job. And then they will rule out for those really serious incidents, then the human being will decide what should we do with it. Okay? Now, for instance, in Palo Alto Networks, our own SOC, we ingest about 36 billion events every day. And from there, we will sieve out, the AI will sieve out all the noises, all the false positive, and it will down to 123. So even from that events, only 8 are going into the our level 3, right? Because all the rest, after the machine looking into it, and it will say, no, these are also noises. And then the rest will really, the serious one, the real incidents, will go to our analysts to take a look at it. Looking at it right now, we're in the process of transitioning from traditional SOC towards the autonomous SOC or the next gen SOC. So how can organizations actually navigate successfully navigate this shift, and what could be the possible challenges coming? So the challenges that right now we face, a lot of entities out there, they are still using the traditional way of protecting the environment. Meaning you're still ingesting log and you still have shifts and shifts of human being analyzing all the false positive events and try to see whether they are real incidents or real attacks or not. So most of the time, when it comes to the end of the real attacks, perhaps your data has been exfiltrated from your environment. And that's what you got, the real attack, the real ransomware that came into the environment. By the time it's really too late, right? And therefore, we have to look into automation, look into AI, and let the machine do that part first. And by the time it gets into that, to the real incidents, and these are all the real ones. Now, traditionally, we are looking at a lot of industry average on the way they respond. They're about 60 minutes, which is considered a very, very good industry average for response. But right now, we can make it down to the mean time to detect and mean time to response will be significantly much better. For instance, our own SOC or our own solution, we can help our entity, our customers, and ourselves to reduce the mean time to detect into 10 seconds and mean time to response into 1 minute. That means before the attack really goes in and do something in your environment and exfiltrate the data, you will be able to block already. So this is what we are talking about, using automation and AI in your environment. Do you have a specific or some perhaps successful stories of making it, like you mentioned earlier, it's time saving and more effective. So do you have any successful stories about it? In fact, we have been helping a lot of customers worldwide on this. And ourselves, our own SOC, is already a very, very good story. Because how we use our SOC is such. Level 1, level 2, handled by AI. So what do we do with our level 3?
doesn't mean that they sit there and don't work, right? So how do we use our analysts is that when they're not doing anything, they're actually doing something very important, meaning they will launch the attacks on our own system, okay? And they will look at the different models that we have. Like, for instance, there are 1,000 over models in the industry. We would use that, and we would work on those models and try to use it to launch an attack on our system, and then we block. So, and we will also teach our AI, train our AI how to block. And therefore, the more we train our AI or models, the more they block, the more that they know. And therefore, we would come up with these antidotes. With the antidotes that we have, we inject into our own solution. And that is how, right now, we are doing it ourselves. We also implement all these solutions to our customers worldwide. How's the adoption rate so far in organizations in Malaysia specifically? Malaysia, because we are still a bit far away, depending on which industry, from the worldwide. So a lot of our entities are still using the traditional SIM. Okay, and right now, you can't wait any longer because the bad actors are very, very fast. They could really come into your system and take over all your data in as short as just 11 hours. Wow. Now, it used to be days and weeks and months where they inject certain thing in your environment and then you wait for it to manifest. No longer. They are really, really fast because they're also using AI on their end to attack the system. So you have to fight back with AI as well. AI has to fight AI, yes. We've talked about the alert fatigue earlier. So what specific strategies or best strategies that we should use to actually employ to reduce the alert fatigue among security analysts earlier? Yeah, so imagine you have to sit there staring at your screen with to different detect. chips and detect and to analyze which ones are real incidents and which one are false positive. It is really a very mundane job, and it's very repetitive. Every day, you come to the office and stare at the screen, right? Therefore, it has caused a lot of churns, right, on professionals like this. And not just that, even to get enough cybersecurity professional for Malaysia is a big question mark. Right now, we have about 13,000 cybersecurity professionals in Malaysia, and it's definitely not sufficient. So the country intends to go to 25,000 in 2025, right? So how do we go about doing that? We, Palo Alto Networks, we have academy program, which we work with the universities to train the students so that the more people we train, the more cybersecurity professionals outside, they could also help to defend, right? And of course, with all this AI. So automation part is very important because we talked about it. Use automation so that the people are there to do the more important work, which is to look at using AI to fight AI, how to launch a program to train the models to defend, right, properly. And let the machines do the rest, while at the same time we are also training more professionals in the country so that we get more alliances. So we start early through institutions, tertiary educations. Yes. But can I know which sector that is actually crucial to have or adopt these AI-driven security operation platforms? Maybe it's a banking system. Maybe you can share? All industry, all entities, you can't run away from attacks, right? Because at the end of the day, whether you're banks, whether you're government, whether you're SME, whether you're manufacturing, all this data are very precious to the company, right? And therefore, if you're running a business, of course, you don't want to be compromised. So, in fact, all industry are very critical. Now, manufacturing right now, when we look at the incident report, the manufacturing industry are the most compromised industry. However, the criticality to the public, of course, will be the government and the FSI industry, because we are talking about impacting the public, impacting our own financial, our own pockets. So all industries are crucial, but of course, the more customer-facing, the more rugged-facing type of industry or entities are very, very, very crucial.
This is more on data and statistics question. How do you look at the current situation of cybersecurity right now, and how bad is it? How bad it is? Okay, so all countries face the same problem because the bad actors, they don't discriminate any countries, or they wouldn't purposely help any countries and not to attack them. In fact, we have seen, a lot of recent attacks. Recent this year. IT outage. Yeah, that one, and also previously a lot of other ransomware attacks for the country too. Not just impacting Malaysia, they're also impacting other ASEAN countries and countries outside of this region. So nobody can run away from all these attacks. And in fact, if we're talking about whether we are attacking a lot, then yes, we're being attacked a lot lately because as the country is growing, and we are getting a lot prominent in the world, and therefore people look at us and say, okay, maybe we should, look at Malaysia or Indonesia or any, of these ASEAN countries. So no, there's no country can run away from the bad actors. Okay. Speaking of which, what role do compliance and reporting in cybersecurity, in modern cybersecurity especially, and how can organizations ensure that they meet evolving regulatory advancements? Because we know right now it's a fast pace of technology advancement. Right, maybe today we have AI, maybe next year we don't know what we're going to face, what kind of technologies we're going to have in the future. So how do we stay a step ahead? Yes, like you say, how do we stay a step ahead? Because the bad actors, they are really fast. They're always planning because that's what they do. So the compliance side is very important. Now, we know that a lot of entities, their board members are looking at that. At the country level, the government is also looking at that, right? For instance, we have the data breach notification system, which and any entities are a breach, you're supposed to be reported to the government. So the compliance side is definitely there. People are asking. The governance body of the different industry, they're also looking at cybersecurity very, very rigorously and seriously. So at the entity level, right, at the customers level, so what do we need to do? So they should be running the governance, their compliance reports also very rigorously, so that they have to make sure that all systems are in place. Then what do they see? You have to look at the different attack surfaces. If you're running cloud, you're running on-premise, or you're running mobile applications, all these are different ways of being attacked. And therefore, when you look at compliance and governance, you should be looking at all these different devices, different ways of a surface, right? Whether they are protected in each of these areas. And also, not just that, because compliance should also come with, okay, so fine, maybe we have silo protection, but is it sufficient? Because when it comes to silo protection, you're looking at a big entity, a big organization at different parts, and it shouldn't be like that. When you look at compliance, you should look at the whole platform, right? How can the whole environment be integrated so that the data integrated, all the systems are integrated? Because most of the time, the attacks are from each individual silo system. When you only look at silo system, perhaps even the skill set within the company, they might not be able to build up the specialties, the specialization in all the different silo concepts, different silo vendors and brands and solutions. And most of the time, these are the weaker points because of not enough skill set, because all the systems are not integrated properly. So when you look at when a certain body in the company, look at governance, look at compliance, they should be looking at, are we be able to consolidate all these different platforms into something that is more meaningful to the company, right? Because we have reviews saying that average there are about 73 different vendors in the environment, or more than 10 of the solutions that are in the environment. And therefore, imagine if you have a group of analysts, a group of engineers, how much of the skills can they build, based on all these different vendors, and who is there to ensure the integration of all these different systems in the environment to make sure they work well.
So compliance and governance should be looking at platformization. And this brings to my next question, Yes. which includes two. Yes. It's about, does our institution is ready to actually give or provide a skill set or syllabus, education syllabus on integrating this AI that's comprehensive on AI, especially on AI-driven security operation platforms? Are our education systems ready? That's the first question. Second is, should we make it a policy already when it comes to governance of organizations on AI or cybersecurity? It is definitely a good practice for all organizations, for all entities, be it you are the private sector or the public sector, to look at platformization. Because when it comes to platformization, that means when you skill up your people, you should be looking at, right, okay, for instance, we choose multiple of maybe 5 solutions in the company, and therefore they should be specializing in these 5 solutions, and that's it, right? Make sure they all integrate, make sure you are very, very skillful on these 5. Anything happens, you know how to support, you know how to do remediation, just based on these 5 and so on, right? So look at the whole platformization. Maybe last one. How important are continuous support and updates in maintaining? We've talked about solutions, we have talked about challenges. Now, in terms of maintaining long-term, we're talking about long-term right now. So how about maintaining this AI? Because we might never know again, we might never know what's going to happen. So how about we maintain this cybersecurity in all organizations? So what are the steps that should be taken? In fact, maintaining the system, upgrading the system, is not just for long term, even for immediate, right? At every point in time, you should be looking at updating the system, maintaining it. Because the bad actors, because of the AI, they are very, very advanced, right? They're evolving, they are very, very advanced in terms of attack that they are launching. So if your systems are not being supported, if you're not looking at all the latest version, if you're not looking at the latest technology, and therefore you'll be lagging behind, right? So therefore, a lot of companies, they get compromised because that part of the technologies are not there. And they are thinking of, how much do I need to spend to ensure that I'm always up to date and that I'm always at the forefront of my cybersecurity. And therefore, pricing is one thing, right? But what is going to be the best security outcome that you want to achieve? So having a good maintenance, doing the patches, and always looking at what are the new ways that you could come in and detect and block, which is very, very important. And today, a lot of people in the industry is talking about AI, but we are looking at precision AI. Because AI may be giving you a lot of good information and help you to block and protect in a certain accuracy. But how do you know the AI outcome is accurate? And how often is your data model for being very, very accurate? So that's why we're talking about precision AI. Okay. So being the solution provider, do you have a different packages? For example, we have big institutions, big organizations, and we have SMEs. Do you have a different packages for different to cater all these different sizes of business? And perhaps last one, your hopes, aspirations, and a little bit of your outlook on this AI right now, or any technologies that's coming forward. So what are your hopes and wishes? Okay, all organizations are different. The way they want the cybersecurity to be. Some may want to just buy the solution and say, I will do the maintenance, support, and manage the whole SOC myself, right? All the solutions of endpoint, firewall, everything myself. Some companies may choose to say, let me outsource this piece to another company. And we support all these different variations, right? Because that's what the customer need, and that's what we will supply. So what is going to be in the future? The future is now, right? Because things are evolving so fast, you really wouldn't know what is going to be, how is the future look like, right? But look at it now, because future can be now, right? So like I say, precision AI will be the way to go.
AI is going to be there, but how accurate would be the way that you analyze, the way you block, the way you look at all these different events turning into incidents? Precision AI is really the way to go. Be precise, and be precise on your block, be precise on your protection. Be precise on the block and be precise on your protection, and the future is now. That was said by Serini, the country manager of Palo Alto Networks Malaysia. That's the whole conversation on how we can reduce security analysts from getting burnt out through AI-driven security operations platforms. So thank you again so much for the insightful and fruitful conversation on AI. That's been a hot topic that we're discussing right now. So again, thank you so much, and you can find the whole discussion on all of our social media platforms. Thank you. Thank you. Pleasure is mine.